Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya titipkan buat Dr. Azlin dan juga sahabat-sahabat yang lain. Saya Muiz Najmi bin Muhammad Salmi dan juga ahli kumpulan yang lain, Muhammad Syuaib bin Ahmad Syam, Muhammad Akil bin Abdul Nasir dan Nur Azmin Yusuf bin Muhammad Syamil akan membentangkan tentang satu tajuk iaitu keharmonian dalam perniagaan meneroka asas dan prinsip sistem ekonomi Islam. Baik, pertama sekali kita akan lihat kepada pendahuluan. Yang pertama, latar belakang kajian. Yang pertama ialah maksud sistem ekonomi Islam itu sendiri. Sistem ekonomi Islam ini merujuk kepada kerangka ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang diterangkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun, apabila kita berbicara mengenai sistem ekonomi Islam, untuk mewujudkan sebuah definisi yang lengkap, kita perlu mengambil kira beberapa elemen yang membezakannya dengan sistem ekonomi konvensional. Okay. Dan banyaklah yang membezakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Antaranya ialah kita boleh lihat daripada hala tuju dan konsep harta yang mana sumber ekonomi Islam berasaskan wahyu Al-Quran, manakala sumber ekonomi konvensional pula hanyalah berasaskan akal semata-mata dan pengalaman manusia pula yang sangat terhad. Apabila kita meneliti melalui aspek hala tuju dan hala tuju, ekonomi Islam dia membawa kepada konsep al-falah, iaitu kejayaan di dunia dan di akhirat. Sebab itu setiap urusan ekonomi umat Islam mesti mengambil kira aspek keberkatan dan keredaan Allah SWT. Sebaliknya, ada tujuh sistem ekonomi konvensional hanya untuk kepuasan dunia sahaja, tidak ada di akhirat. Akhir sekali, dalam memahami konsep harta menurut Islam, harta bukanlah matlamat hidup tetapi adalah perantara atau wasilah bagi merealisasikan perintah Allah SWT. Berbeza dengan ekonomi konvensional yang mana mereka meletakkan matlamat keduniaan sebagai matlamat utama yang tidak langsung ada kaitannya dengan Tuhan dan akhirat. Menurut Alusi dan Ibn Khaldun pula, perniagaan ialah suatu bentuk kaedah pemusingan modal untuk tujuan keuntungan, dan perniagaan itu sebagai satu cara untuk memperluaskan modal. Keadaan ini adalah berasaskan sistem perakaunan di mana modal peniaga akan bertambah ataupun berkurang disebabkan oleh penambahan keuntungan bersih yang diperoleh setiap tahun. Pemikiran Al-Alusi dan Ibn Khaldun ini dilihat sebagai cenderung untuk mentafsir proses perniagaan itu sebagai sesuatu yang berterusan. Dan seterusnya kita lihat apakah permasalahan kajian kita pada kali ini. Kita sedar pada hari ini, kita lihat semakin banyak perniagaan di Malaysia yang semakin berkembang pesat. Namun tidak semua perniagaan di Malaysia pada hari ini mengamalkan konsep ekonomi Islam dalam perniagaan mereka. Sama ada mereka sedar ataupun tidak mengenai kewajipan dan kepentingan perkara ini, namun pendedahan tetap perlu diberikan supaya perniagaan yang berteraskan asas dan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan. Seterusnya ialah persoalan kajian. Okey, ada 4 persoalan yang dibangkitkan, iaitu apakah maksud, asas dan prinsip dalam sistem ekonomi Islam. Kedua, apakah langkah untuk menerapkan sistem dan ekonomi Islam dalam kalangan masyarakat. Yang ketiga, apakah cabaran dalam pelaksanaan sistem ekonomi Islam di Malaysia. Dan terakhir, apakah kesan dan kepentingan sistem ekonomi Islam ini sekiranya kita aplikasikannya di Malaysia. Maka objektif kajian melihat juga kepada persoalan kajian tadi. Yang pertama, merungkai maksud, asas dan prinsip sistem ekonomi Islam. Seterusnya, mengenal pasti langkah menerapkan sistem ekonomi Islam. Yang ketiga, mengenal pasti cabaran untuk mengaplikasi sistem ekonomi Islam dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Dan yang terakhir sekali, mengenal pasti kesan dan kepentingan pengaplikasian sistem ekonomi Islam dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Dan kesemua objektif ini akan dibincangkan dalam isi kandungan sebentar lagi. Baiklah, kita pergi yang pertama, asas dan prinsip sistem ekonomi Islam dalam perniagaan. Yang pertama ialah keadilan dalam perniagaan. Apabila kita bercakap mengenai keadilan merangkumi aspek-aspek seperti pembahagian keuntungan secara adil, perlindungan hak-hak individu, serta mengelakkan eksploitasi berlaku dalam perniagaan. Dalam ekonomi Islam, perniagaan diarahkan untuk menyumbang kepada keadilan sosial melalui sistem pembahagian kekayaan yang seimbang. Sistem ini yang dikenali sebagai zakat merupakan salah satu rukun Islam, turut memainkan peranan yang penting dalam memastikan keadilan dalam masyarakat dengan mengambil sebahagian keuntungan untuk disumbangkan kepada mereka yang memerlukan. Oleh itu, konsep keadilan ini membentuk asas yang kukuh dalam membawa keharmonian dalam perniagaan, menyelaraskan matlamat ekonomi dengan menitik beratkan kebajikan masyarakat. Seterusnya, di bawah asas dan prinsip ekonomi Islam ialah tanggungjawab sosial. Ya, kita tahu mengenai konsep mas'uliyah, iaitu konsep dasar yang pertama ialah jiwa seseorang. Ditanamkan terlebih dahulu dalam jiwa seseorang iman kepada Allah dan hari akhirat. Lalu iman itu menimbulkan rasa kasih sayang dan dermawan. Maka sebab itu dalam Islam, konsep mas'uliyah atau tanggungjawab sosial ditekankan.
di mana perniagaan dianggap sebagai suatu entiti atau tanggungjawab bukan hanya kepada pemilik tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengan mempraktikkan tanggungjawab sosial ini, perniagaan dapat mencapai keharmonian dengan melibatkan diri dalam amalan-amalan kebajikan seperti menyumbang kepada alam sekitar, memberi sokongan kepada kemajuan masyarakat dan sebagainya. Dengan itu, perniagaan bukan sahaja menjadi entiti semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga rakan kongsi dalam pembangunan masyarakat yang lebih adil dan mapan. Selaras dengan konsep tanggungjawab sosial, etika perniagaan dalam ekonomi Islam turut mendapat penekanan yang besar. Prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, amanah, integriti menjadi asas untuk membentuk sebuah masyarakat yang mempunyai tanggungjawab sosial yang tertentu. Oleh itu, begitu pentingnya untuk kita menekankan dua perkara ini dalam asas dan prinsip sistem ekonomi Islam, iaitu keadilan dalam perniagaan dengan tanggungjawab sosial. Baiklah, kita pergi yang seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Nur Azmi Yusof. Jadi terdapat 5 langkah dalam menerapkan asas dan prinsip ekonomi Islam dalam kalangan masyarakat. Iaitu yang pertama ialah peningkatan pemahaman. Peningkatan pemahaman terdiri daripada dua, iaitu pendidikan dan sosialisasi. Melalui pendidikan, peningkatan literasi masyarakat tentang Al-Quran, hadis dan pemikiran ulama ekonomi Islam menjadi landasan utama. Penyertaan topik ekonomi Islam dalam kurikulum pendidikan formal dan informal sangatlah penting. Seterusnya, memberikan pendidikan tentang zakat agar dapat mengelakkan daripada tidak adil kepada masyarakat, terutamanya golongan fakir miskin dan golongan asnaf. Melalui sosialisasi bermaksud melalui ceramah, seminar, perbincangan dan media massa, pemahaman masyarakat tentang konsep-konsep seperti keadilan, keseimbangan, hal haram dan tanggungjawab sosial perlu digalakkan. Yang kedua ialah pelaksanaan sistem kewangan Islam. Ia bermaksud sistem perbankan dan kewangan Islam perlu diperkenalkan dan dipromosikan seperti yang dilaksanakan oleh Bank Islam, Bank Islam, Bank Rakyat dan Bank Muamalat. Sebagai contoh, menawarkan pengecualian cukai kepada institusi kewangan Islam atau memberikan kemudahan pembiayaan supaya dapat mengelakkan berlakunya perkara seperti riba. Yang ketiga ialah patuh kepada syariah Islam. Yang perlu mengambil tindakan ialah kerajaan. Kerajaan haruslah mengambil tindakan atau membuat tinjauan kepada syarikat dan perniagaan di dalam negara supaya tiada transaksi yang berunsurkan riba, judi dan aktiviti haram seperti rasuah. Kerajaan juga perlu melaksanakan kelulusan atau sijil syariah dalam produk atau perkhidmatan dalam sesebuah syarikat. Yang paling penting adalah pemantauan untuk memantau pelaksanaan dasar-dasar ekonomi Islam bagi memastikan tiada lagi kerugian yang dikenakan kepada pengguna atau pelanggan. Yang keempat adalah pelaburan yang beretika. Apa pelaburan beretika ini bermaksud? Ia berkait rapat kepada individu yang ingin membuat pelaburan tetapi tiada hala tuju dalam pelaburan. Jadi dengan menyediakan sumber maklumat tentang pelaburan, etika Islam yang disediakan oleh pihak bank atau syarikat pelaburan seperti mempromosikan pelaburan termasuk mempromosikan pelaburan termasuk informasi tentang pelaburan dalam platform media sosial atau media massa bagi memudahkan urusan pencarian seseorang untuk menabur dengan cara Islam. Dari segi tindakan masyarakat pula, kita perlu menyokong pembentukan dana pelaburan Islamik bagi tujuan mengelakkan berlaku penipuan dalam golongan masyarakat sendiri. Yang terakhir ialah masyarakat madani. Saya dapat menyimpulkan masyarakat madani melaksanakan aktiviti gotong royong bagi mewujudkan kerjasama dalam masyarakat yang bersatu dan produktif. Bagi ini dapat memudahkan ilmu pengetahuan tentang ekonomi Islam tersebar dengan luas. Sebagai contoh, berkongsi ilmu ekonomi Islam kepada masyarakat dengan menunjukkan kesan positif dalam melaksanakan sistem ekonomi Islam dalam kehidupan seharian. Yang kedua ialah kesukarelawan.
yang melahirkan semangat sukarelawan untuk melakukan atau menyokong pelbagai program sosial dan ekonomi. Sebagai masyarakat yang hidup dengan pelbagai kaum dan budaya seperti di Malaysia, kita perlu menegakkan atau melaksanakan sistem ekonomi yang dijalankan oleh Islam untuk memastikan tiada berlakunya perkara yang tidak baik kepada masyarakat seperti riba, judi, rasuah dan sebagainya yang akan meruntuhkan ekonomi negara. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syuaib bin Rahman Syam. Saya akan berceritakan tentang tiga cabaran dalam menerapkan ekonomi Islam dalam perniagaan di Malaysia. Cabaran yang pertama dan jelas adalah cabaran konseptual dan struktur. Terdapat tiga huraian dalam cabaran ini. Huraian yang pertama adalah ketiadaan rangka kerja yang komprehensif, iaitu satu rangka kerja yang jelas dan sepadu yang menggariskan aplikasi praktikal prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sistem undang-undang dan kewangan Malaysia yang sedia ada masih dalam perkembangan. Ketidakjelasan ini mencetuskan kekeliruan dan menghalang pelaksanaan ekonomi Islam yang konsisten. Huraian yang kedua untuk cabaran konseptual dan struktur adalah kurangnya kesedaran dan pemahaman. Terdapat keperluan untuk meningkatkan kesedaran dan pendidikan di dalam kalangan kedua-dua pihak peniaga dan pengguna mengenai prinsip-prinsip dan instrumen ekonomi Islam. Ini termasuk pengetahuan mengenai pilihan-pilihan pembiayaan yang patuh syariah dan amalan perniagaan yang beretika. Huraian yang ketiga adalah untuk cabaran konseptual dan struktur ni, huraian ketiga dia adalah batasan infrastruktur institusi. Infrastruktur yang diperlukan untuk sebuah ekonomi Islam yang berfungsi sepenuhnya seperti institusi kewangan dan badan-badan pengawal seliaan yang patuh syariah masih dalam pembangunan. Ini boleh menghadkan akses kepada alat-alat dan kepakaran yang penting untuk perniagaan. Settle cabaran yang pertama. Apa pula cabaran yang kedua? Cabaran yang kedua adalah cabaran pelaksanaan. Huraian yang pertama adalah, ini pun terdapat tiga huraian di bawah cabaran pelaksanaan. Huraian yang pertama adalah persaingan daripada sistem konvensional, di mana sistem perbankan dan kewangan konvensional yang sedia ada menimbulkan persaingan yang semula jadi untuk alternatif Islam. Ini boleh menyukarkan perniagaan Islam untuk menarik pelanggan dan pelabur. Huraian yang kedua pula, kos operasi yang tinggi kerana instrumen kewangan yang patuh syariah sering melibatkan struktur yang kompleks dan keperluan pematuhan peraturan menyebabkan kos operasi yang lebih tinggi untuk perniagaan berbanding kaedah konvensional. Huraian yang ketiga untuk cabaran pelaksanaan adalah keterbatasan produk dan perkhidmatan. Julat produk dan perkhidmatan yang patuh syariah yang tersedia dalam sektor tertentu seperti insurans dan pelaburan masih terhad, menghadkan pilihan untuk perniagaan dan pengguna. Cabaran kedua pun sudah dijelaskan. Cabaran yang ketiga iaitu cabaran yang terakhir juga, iaitu cabaran sosial dan budaya. Cabaran sosial dan budaya adalah cabaran terakhir yang menyekat pengaplikasian sistem ekonomi Islam. Di bawah cabaran sosial dan budaya juga terdapat tiga huraian. Di bawah cabaran terdapat tiga huraian. Huraian yang pertama adalah keutamaan dan tingkah laku pengguna. Tabiat dan keutamaan pengguna masih bergantung kuat kepada alat-alat dan perkhidmatan kewangan konvensional. Mengubah tingkah laku yang tertanam ni dan menggalakkan penggunaan yang lebih luas terhadap alternatif Islam memerlukan kempen pendidikan dan kesedaran yang amat berkesan. Masuk pada huraian yang kedua, dalam hal ni integrasi dengan sistem nilai yang sedia ada, iaitu menyelaraskan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan nilai-nilai budaya dan sosial yang sedia ada seperti konsumerisme dan materialisme boleh menjadi mencabar. Peniaga perlu menavigasi ruang ini secara kreatif sambil mengekalkan prinsip-prinsip etika. Huraian yang ketiga untuk cabaran sosial dan budaya adalah salah faham dan prasangka. Stereotip dan salah faham negatif mengenai ekonomi Islam boleh menghalang kedua-dua peniaga dan pengguna daripada melibatkan diri dalam ekonomi Islam. Menangani salah faham ini melalui dialog terbuka dan pendidikan adalah sangat penting. Walaupun terdapat cabaran-cabaran ini, kemajuan yang ketara telah dicapai dalam menubuhkan sebuah ekosistem ekonomi Islam di Malaysia. Usaha-usaha berterusan untuk menangani halangan-halangan ini melalui peningkatan kesedaran, pembangunan infrastruktur, inovasi produk dan kerjasama pihak berkepentingan adalah kunci untuk membuka jalan untuk penggunaan yang lebih luas dan mencapai manfaat sosial dan ekonomi yang diingini.
Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada kesan dan kepentingan pengaplikasian sistem ekonomi Islam dalam kehidupan seharian. Kesan yang pertama adalah menghapuskan kezaliman dan ketidakadilan. Hal ini kerana kekayaan adalah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, dan juga kita tahu manusia itu sendiri mempunyai sifat tamak dalam diri mereka. Pengagihan harta hendaklah dilakukan secara adil dan saksama. Ini bagi mengelakkan daripada harta kekayaan itu berlegar di golongan yang tertentu, seperti golongan kaya. Atas sebab ini, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Bagi golongan kaya, mereka digalakkan untuk berwakaf agar sumbangan wakaf ini dapat digunakan untuk kemaslahatan ummah. Seterusnya, bagi kesan yang kedua adalah meningkatkan kecekapan manusia menguruskan sumber. Sumber ini tidak hanya terbatas kepada kebendaan fizikal seperti kayu-kayuan dan juga batu-batuan. Ini adalah termasuklah masa dan juga tempat. Manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah untuk menguruskan sumber yang diberikan Allah SWT agar digunakan sebaiknya. Sebab itu, kita diajarkan ilmu tauhid supaya kita terapkan dalam kegiatan ekonomi seharian kita. Jadi tidak akan berlakunya kegiatan penyelewengan sumber yang kita dapat lihat banyak berlaku ke belakang ini. Seterusnya, bagi kesan yang ketiga adalah menangkis sifat kufur nikmat. Islam sudah menjelaskan panduan yang perlu diamalkan agar kesucian sesuatu pendapatan itu terpelihara. Pembekuan harta adalah salah satu contoh perbuatan kufur nikmat kerana harta tersebut tidak dapat digunakan untuk membangunkan ummah. Seperti kita tahu, apabila harta itu dibekukan oleh pihak berkuasa, maka terdapat unsur penyelewengan dalam memperoleh hasil kekayaan itu. Jadi, kiranya harta tadi yang dikumpulkan adalah diperoleh secara haram, di mana harta ini adalah harta haram dan haram digunakan. Kenapa perkara seperti ini boleh berlaku adalah disebabkan oleh sifat tamak manusia itu sendiri. Seterusnya, beralih kepada kepentingan pengaplikasian sistem ekonomi Islam dalam kehidupan seharian. Kepentingan yang pertama adalah bagi memastikan pengeluaran barangan berjalan lancar. Pengeluaran menekankan kepada dua perkara, yakni pengeluaran barang yang dilakukan dan juga penggunaan barang yang dikeluarkan. Islam mensyariatkan agar pengeluaran barang yang dilakukan adalah mampu memenuhi keperluan kehidupan seharian. Barangan yang tidak mampu memenuhi keperluan seharian seperti barangan mewah adalah merupakan suatu pembaziran dan juga tidak produktif. Oleh itu, Islam mewajibkan setiap individu untuk memenuhi keperluan diri dan keluarga dari daruriyat, hajiat dan juga tahsiniat. Kepentingan yang kedua adalah memastikan kepuasan selepas perolehan. Gabungan proses pengeluaran dan juga penggunaan dapat menghasilkan kebaikan kepada pengeluar barang dan juga pengguna. Seperti pengeluar dapat keuntungan daripada hasil penjualan barang tersebut, manakala pengguna dapat keuntungan daripada pembelian barangan tersebut. Secara tidak langsung telah berlakunya proses pengagihan dan pertukaran kekayaan yang adil dalam kalangan masyarakat. Dan juga bagi kepentingan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah pengagihan. Pengagihan ini penting dan mempunyai kaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Jika kekayaan dimonopoli oleh segelintir golongan kaya, manakala selebihnya adalah lebih banyak berada dalam keadaan kemiskinan, tidak ada apa-apa langsung manfaat kepada golongan kaya ini melainkan selain daripada kekayaan yang tidak berguna itu tadi. Oleh itu, Islam menekankan asas seperti keseimbangan ekonomi. Ya, Islam membenarkan perbezaan, namun perbezaan ini adalah perlu tidak begitu ketara. Selain itu, perbezaan ini adalah untuk mendorong kepada kerjasama antara golongan kaya dan miskin, bukannya untuk mendorong kepada permusuhan antara orang kaya dengan orang miskin. Kesimpulannya, beberapa prinsip pengagihan kekayaan dalam Islam adalah termasuk pembayaran zakat, sedekah dan berbagai mekanisme distribusi yang menjamin keadilan. Secara keseluruhan, pengaplikasian asas dan prinsip sistem ekonomi Islam memberikan beberapa kesan yang positif dan penting terhadap masyarakat. Dengan menekankan keadilan dalam pengagihan kekayaan, sistem ini
membantu mengurangkan kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keadilan dalam pengeluaran, penggunaan dan pengagihan kekayaan juga mencipta suasana harmoni dalam masyarakat serta menjauhkan mereka dari konflik dan ketidakpuasan. Kepentingan pengaplikasian asas dan prinsip sistem ekonomi Islam juga sangat nyata. Dengan menekankan keberkatan dalam urusan ekonomi, sistem ini membantu mencipta kehidupan yang bermakna dan memenuhi tujuan hidup yang lebih luas. Keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat memberikan pandangan holistik terhadap kehidupan yang dapat membimbing individu dan masyarakat ke arah kebahagiaan sejati. Selain itu, pengaplikasian asas dan prinsip ekonomi Islam juga membawa kecekapan dalam pengeluaran dan penggunaan sumber. Dengan menekankan keadilan dan etika perniagaan, masyarakat dapat memastikan penggunaan sumber yang berhemat dan berkesan, mengurangkan pembaziran dan merancang pembangunan ekonomi yang mampan. Namun, walaupun terdapat kesan dan kepentingan yang positif, pelaksanaan sistem ekonomi Islam juga dihadapi oleh cabaran-cabaran yang perlu diatasi. Cabaran konseptual, kesedaran dan pemahaman, infrastruktur institusi, persaingan dengan sistem konvensional, kos operasi yang tinggi dan cabaran sosial budaya adalah beberapa halangan yang perlu diatasi untuk mencapai keberjayaan dan pelaksanaan sistem ekonomi Islam di Malaysia. Dalam konteks pembangunan ekonomi dan perniagaan di Malaysia, kajian ini akan memberikan wawasan yang mendalam dan ke arah pemahaman yang lebih baik tentang asas-asas dan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Langkah-langkah untuk melaksanakannya dalam masyarakat serta mengidentifikasi cabaran dan mengkaji kesan serta kepentingan pengaplikasiannya. Dengan memahami prinsip-prinsip ini dan mengatasi cabaran-cabaran yang ada, masyarakat dan perniagaan di Malaysia dapat mencapai keharmonian ekonomi yang diharapkan dalam kerangka nilai dan ajaran Islam. Terima kasih.